yang mak kira dia dapat 200. Jadi kita buat ibadat sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati yang berusaha Ustaz Dr. Muhaimin selaku pengurusi Surau Ar-Rayyan Lanai Bersinam Putrajaya, ahli-ahli jawatan kuasanya, tak lupa juga kepada Puan Wahidah dan ahli-ahli jawatan kuasa Muslimat Surau yang menghubungi saya sehinggalah ke pagi ini, semua para jemaah Surau Ar-Rayyan, warga Lanai Putrajaya, anak-anak, puan-puan, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, kakak-kakak, anak-anak, adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ni dah seru dah. Tak dengar ni jawab salam ni. Ni okey ke? Okey, dah sarapan ke? Ke puasa hari ni? Boleh dengar jawab salam lagi sekali? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jawab yang kedua lebih baik daripada yang pertama. Sekali bagi salam baik ke dua kali bagi salam baik ni Dua lah ya. Pasal dalam salam kita bahkan ada sejahtera, ada rahmat, ada barakah. Bukan geriting-geriting biasa, tapi salam luar biasa yang merupakan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja nak dengar lebih kuat, tapi saja nak doakan lebih banyak. Insya-Allah. Alhamdulillah, apa khabar semua? Orang larai sihat? Bagus, abang kuat abang jawab, tapi bukan marai abang ya. Alhamdulillah, syukur banyak dapat berbagi-bagi di rumah Allah Subhanahu wa taala. Puan Wahidah kata kat saya, kalau boleh buat 9.5 boleh tak? Saya faham, al-maklum cuti-cuti. Umi abang hebat, cuti-cuti pun ada di sini. Alhamdulillah. Tapi saya minta maaf sangat cakap dengan Puan Wahidah, pasal saya ada another program. Itulah tadi tak tersebut saya nak kena syurul Quran. Jadi mudah-mudahan dapat kita pagi ni hidupkan pagi kita. Pagi adalah waktu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang disebut di dalam Al-Quran, surah Al-Fajr waktu pagi, surah Ad-Duha kita berada ni pada waktu pagi. Bahkan ada riwayat menyebutkan man asyraqat bidayatuh asyraqat nihayatuh. Siapa mula dia baik, man asyraqat bidayatuh, awal dia baik, awal tahun baik, awal pagi baik, awal bulan baik, awal permulaan dia baik, asyraqat nihayatuh, insya-Allah akhir dia baik. Siapa mula dia baik, insya-Allah akhir dia baik. Walaupun dia ding-dong tengah-tengah manusia,
kalau dia ada asas yang kukuh, kalau dia ada kefahaman yang baik, kalau dia mulakan hari dia dengan spirit yang betul, dengan semangat yang betul, insya-Allah akhir dia, penghujung dia akan baik. Atau kalau kita maksudkan dengan waktu pagi, waktu pagi saya kata adalah waktu yang dicintai oleh baginda Rasul SAW, sehingga kan waktu pagi, waktu duha adalah antara salat yang tak ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berdoa juga. Mari kita doa dulu, nak warm up boleh ni? Boleh. Kita warm up dulu. Pagi-pagi macam orang start enjin. Saya ingat dulu saya waktu belajar duduk dekat Kampung Kerinci, flat Kampung Kerinci. Pagi-pagi doktor, pukul 5, 4.30 dah ada motor, dah panas kan enjin dia. Sekuat-kuat tidak. Maknanya pagi kereta pun nak kena start enjin. Kita belajar pun, kita nak cari ilmu pun, mudah-mudahan nak warm up diri kita dulu. Dan kita warm up diri kita dengan membaca beberapa doa. Cukuplah 3 doa sebagai permulaan, kerana kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar, kita ni hendaklah sentiasa ingat kepada Allah, kerana ingat kepada Allah itu berarti hudurul qalbi ila Allah. Kita ni sentiasalah penuh ingat Allah, yang dinamakan zikir. Kitab dia nama Al-Azkar. Dia maknakan Al-Azkar itu ialah hudurul qalbi ila Allah. Yang dikatakan kita mulakan dengan baik itu termasuk yang paling asas, iaitulah menghadirkan hati kita kepada Allah SWT. Hati kita ni ingat banyak Allah. Hati kita ni ada Allah sentiasa. Dengan apa caralah? Satu daripada caranya adalah dengan berdoa. Kita doa pagi ni, ini antara doa yang dibaca oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ada 5 aku janji kita dalam doa ini. Doa baginda Rasul SAW petang pun dibaca, cuma tukar aja. Allahumma bika amsayna depan, wa bika asbahna belakang. Oleh kerana kita pagi, kita mulakan dengan Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir. Kita pagi-pagi dah luruskan hati. Ini nak sambut bulan Ramadan, pagi-pagi lagi dah luruskan hati. Berapa hari lagi Mi nak sambut Ramadan ni? Ini dah 16 Sya'ban. Sya'ban bulan yang ke-8. Sya'ban adalah bulan yang duduk antara Rajab dan juga Ramadan. Sya'ban adalah bulan yang selalu dilupakan, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana Rajab ada peristiwa besar, Isra dan Mi'raj. Kenapa? Kerana Ramadan adalah bulan yang tidak ada tara, la illatalah, la mithlalah, tak ada yang seumpama dengannya. 11 bulan yang lain tak dapat menandingi satu bulan ini, bulan Ramadan. Ini tinggal lebih kurang 13 hari sahaja lagi. Alhamdulillah, pagi-pagi ini kita dah wujudkan hati kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan aku janji ni kita sampai kepada hari yang tidak ada tara, malam yang tak ada tara, bulan yang tak ada tara dalam bulan Ramadan. Mungkin sebagai persiapan keluarga pun boleh ajak ke anak kita. Mungkin sebagai persiapan keluarga, mungkin boleh tulis tampal dekat peti sejuk rumah kita. Panggil peti sejuk kan? Putrajaya panggil peti sejuk kan? Itu zaman bila tu Prof panggil peti sejuk. Fridge nampak kat fridge rumah kita kan? Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Apa aku janji kita? Macam kita kerja dan aku janji. Apa aku janji hidup kita dengan Allah? Aku berpagi-pagi kerana Kau, ya Allah.
Aduh, sebut macam tu je dah sayup hati kita ni. Kan nampak kita luruskan kita punya alignment ni. Luruskan alignment kita. Kereta kalau alignment tak betul macam mana baik, bahaya. Tak salah imam boleh makan jalan. Jalan tayar bagi alignment tak betul, bahaya. Ni hidup kita, kita betul ke alignment kita. Kalau alignment tak betul, habis semua jadi rusak ni. Aku nak datang surau pagi ni, aku rasa ada sarapan pagi ni. Tutup bila tak dapat sarapan, tak datang surau lagi dah. Janganlah. Sarapan tu yang kedua. Yang pertama tu nak mengimarahkan surau, nak majlis ilmu. Kadang-kadang hati kita nakal ni, tak saya. Tak payahlah nak, tak payah sibuk-sibuk dekat surau. Tu ada tu sarapan. Kalau tak ada sarapan, tak nampak pula muka kita. Gitu kan? Betulkan balik, astagfirullahaladzim, aku ni hati aku ni, ya. Betulkan balik. Memang manusia tu macam tu. Kan ada godaan iblis syaitan, kan ada nafsu, kan ada dunia. Ya. Ni aku berbagi-bagi kerana engkau, untuk kau ya Allah. Aku berpetang-petang bahkan untuk kau, kerana engkau ya Allah. Cerita petang walaupun kita belum sampai petang. Kita tahu ke kita sampai petang ke tak? Kita tak tahu pun. Kita tak tahu hayat kita akan berakhir noktah pada pukul berapa, di mana, sebab apa, tak tahu. Banyak benda kita boleh tahu. Dah guna berapa baki. Kita dah guna hidup kita ni berapa tahun, kita tahu. Tapi berapa baki daripada hidup yang telah kita gunakan, kita tak tahu. Umi ada beras kat rumah, ada mi, ada beras. Umi tak makan nasi. Umi tengok tertong beras Umi. Umi tengok balang beras Umi. Umi ambil hari-hari. Umi tengok tinggal berapa pot. Pot tahu pot? Kau orang putera saya sebut kap. Gurau boleh ya? Orang larang boleh gurau. Boleh ya? Kita ambil, kita tahu tinggal berapa kap, tahu tinggal berapa lem, tahu tinggal berapa pot. Bahkan orang tutup dulu, kalau tinggal satu pot, tak beli lagi beras, jadi kemarangan. Ini benda-benda asas yang tak boleh habis pun kau nak beli. Sebelum habis tu dah ada, nanti putus rezeki. Macam-macam nama kita dulu. Garam baik, beras baik. Kalau dulu tepung, sekarang tak ada dah. Ikutlah. Tu tahu baki. Tapi apa benda yang kita guna tak tahu balance. Duit guna tahu balance. Makan tahu baki banyak mana. Kau makan tinggalkan sikit bapak kau. Dia balik lambat, jangan habiskan semua, tinggalkan dia. Dia belum rasa tahu baki. Tapi ada satu benda yang tak tahu baki, iaitulah usia kita pada ilahi. Sebab itulah kita letak aku janji ni dengan harapan. Mudah-mudahan kita bayangkan petang bukan sekadar petang ni, tapi sampailah menjelang datangnya bulan Ramadan, insya-Allah. Ya Allah, aku pagi-pagi, ya Allah, aku petang-petang, ya Allah, aku hidup kerana Engkau, ya Allah, aku mati kerana Engkau, wa ilaihin nusyur, dan kepada Engkau aku akan kembali. Dahsyatkan doa ni. Mudah-mudahan dengan itu hati kita lurus, ingat apa-apa yang kita buat pagi, petang, hidup, mati, dan akan kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Dialah yang menentukan keredaan Dia kepada kita, yang menjadikan segala apa yang kita lakukan ini bermakna. Ada maknanya. Kalau tak, kita kata tak ada maknanya. Tak ada makna. Tak ada maknanya. Kita tak nak hidup ni tak ada maknanya. Na'udzubillah min zalik. Doa kita yang kedua, insya-Allah, ialah doa kita untuk dapat rahmat, doa kita untuk dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Taala. Kita ni dapat rahmat, dapat hidayah, insya-Allah. Kita boleh tarik anak kita, tarik isteri kita, tarik suami kita, disebabkan oleh rahmat, disebabkan oleh hidayah, disebabkan oleh hikmah. Ada 3 benda yang tak boleh diberi oleh orang.
Antaranya banyak benda dalam hidup orang boleh bagi. Tapi ada benda sesayang orang kat kita, serapat kita dengan sesiapa, seramai follower kita. Ramai follower ni ramai FB ramai follower, Insta ramai follower, TikTok ramai follower. Orang mengejar follower. Kalau tak dapat follower, you tak like I punya, I block you je. Gitu. Asyik tu orang sekarang ni. Yang apa saya ke masa aku, siapa tak like aku, unlike aja dia. Hey, sebanyak follower, seramai orang yang sayang kita, ada yang dia tak boleh bagi pun kat kita. Yang dia bagi tak akan sama pun yang dengan Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Yang kita nak minta pada pagi ini, satu, rahmat. Orang boleh sayang, tapi sayang orang tak sama dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, sesungguhnya rahmat aku mengatasi kemurkaanku. Ni kita kadang-kadang tak bangkit solat subuh, cakap kat anak kita. Solat subuh dah pukul 7, dah tak ada waktu dah. Tak bangkit solat subuh, tapi makan sarapan lontong satu mangkuk. Penuh lontong satu mangkuk. Telur jangan separuh ya, telur penuh, sebiji telur. Bergedil kena letak, bergedil. Serunding kena serunding, serunding kenapa tak ada? Sambal mesti masuk. Wah, tadi kau tak sembah aku subuh, tapi kau makan, boleh makan lagi lontong satu mangkuk. Kau boleh makan lagi roti canai banjir tak banjir. Tengok Allah sayang lagi kau. Kau tak jadi apa-apa lagi, mulut tak hirut lagi, kaki tak boleh jalan lagi. Astaghfirullahalazim. Yuk, istighfar yuk. Nak cerita banyak, nak dapat rahmat dari Allah SWT dalam pada dosa kita yang banyak, Allah masih ampunkan lagi. Istighfar yang memang antara yang boleh kita ajak anak-anak kita nak sambut bulan Ramadan, banyakkan istighfar. Umi, kalau kita buat nakal ni, kalau anak-anak kita buat jahat ni, kalau anak-anak kita tarik muka masam ni kan, Umi tegur sikit je muka dia monjong. Dia punya monjong, sekira-kira aku boleh sambut itu kuali. Anak kita kadang-kadang kita cakap, terus tutup pintu, hentam pintu, tak balik tanya mana-mana, keluar dah tak boleh tahu dah. Pasal baru Umi tegur kuat sikit yang tadi. Lepas tu besok pagi dia datang ke Umi, mak nak pinjam duit, boleh tak mak? Tidak mau perangai macam-macam. Lepas tu dia datang ke Umi, Umi pinjam duit ni, Umi orang kena bayar yuran ni, Umi orang nak beli buku ni, abang boleh bagi duit sikit tak bang? Mak nak pakai ni lah bang. Potong pop dah habis dah bang. Internet dah dapat dah bang, macam-macam. Tadi dia buat perangai macam-macam, semalam buat perangai macam-macam, hari ni selamba je muka datang minta duit dari kita. Umi nak bagi macam mana? Kita sayang anak ni hari ni. Kalau begitu dia buat, lupa kita, dia minta kita bagi. Tapi berat hati kita. Kau kalau aku subuh kau main lambat lagi, makan pun nak kena telefon. Makan nak kena telefon. Bukan masak. Siap masak dah, tinggal bagi makan aku kena telefon. Macam-macam lagi perangai ni. Kalau kita by right, logical, kita kata kau carilah sendiri. Kau kalau mak cakap, kau buat muka. Kalau mak cakap, kau angkat kaki. Kalau mak cakap, kau keluar suara kau. Sekarang susah nak minta tolong dengan mak. Kau cari sendiri. Kalau ikut manusia tak nak bagi ni. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rahmatnya Masya Allah. Walau banyak dosa kita, tapi Allah bagi rasa lagi hidup. Bagi lagi. Tanda Allah sayang, mudah-mudahan bukan tanda Allah membenci.
Bukan tanda mudah-mudahan Allah nak membalas dengan balasan yang buruk, tetapi mudah-mudahan bagi kita yang sentiasa nak memperbetulkan diri, yang datang mencari ilmu, yang muhasabah diri, yang yakin pada balasan Allah SWT, mudah-mudahan menjadi kesempatan untuk mohon keampunan daripada Allah SWT. Sebab itu satu daripada perkara besar yang kita tak dapat, walau orang sayang macam mana pun, la rahmat. Dua yang kita tak boleh dapat, saya sekali lalu je, dua yang kita juga tak dapat daripada orang yang ramai pun yang sayang ke kita sayang atau dia sayang kita, adalah dua H. H apa kat dia ni? Bukan Hayati ni. Hidayah dan hikmah. Hidayah dan hikmah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak boleh memberi hidayah kepada siapa pun yang kau sayang, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah nak. Innaka la tahdi man ahbabta. Jangan kata kawan, friend yang ramai-ramai follower sebagainya nak bagi hidayah. Yang sayang pun tak boleh. Innaka la tahdi man ahbabta. Siapa yang kau sayang pun kau tak boleh bagi hidayah. Mengambil contoh bagaimana sayangnya Abu Talib, pak saudaranya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi terlalu sayang dan dia terlalu sayang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kehilangannya bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuklah isteri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Pada bulan Ramadan menjadikan tahun itu dinamakan tahun sedih sangat. Tahun sedih, Amul Husni, tahun sedih. Tapi kau tak boleh bagi hidayah untuk dia mengakhirkan kalam dia dengan asyhadu an la ilaha illallah. Yang bagi hidayah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan salah faham, kalau macam tu kita tak payahlah nasihat anak kita dah. Tak payahlah kita cerita-cerita Ramadan dengan dia lagi dah. Tak payahlah kita buat persiapan apa-apa pun dah. Pasal yang bagi hidayah bukan aku, mengambil bongai ya. Apa? Bongai liu aja. Orang kita katakan tidak. Kita ni kena sampaikan baligh anni walau ayat. Kita kena sampaikan walau satu ayat. Kita ni kena saling menasihati, din dan nasihat. Kita ni kena saling menyampaikan, mengingatkan satu sama lain. Tak boleh kita kata buat apa nak sampai, buat apa nak nasihat. Hidayah milik Allah SWT. Ingat, kita bukan qadariyah. Membebaskan, membiarkan apa yang berlaku berdasarkan kepada qada dan qadar semata-mata tanpa usaha. Kita bukan jabariyah atau mengaku semua usaha ni aku yang punya. Kalau aku tak buat ni tak jadi macam ni. Kita ahli sunnah wal jamaah yang berpegang kepada usaha, ikhtiar, doa, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu ni kita boleh jadi sebab anak kita, isteri kita, suami kita, adik-adik kita, jalan tetangga kita mendapat hidayah. Kita menjadi sebab, tetapi yang memberinya adalah, yang menentukannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita juga berdoa, Allahumma ja'alni sababan liman ihtada. Kita ramai, Allahumma ja'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, jadikan aku ni sebab dalam hati anakku dapat hidayah, isteri dapat hidayah, suami dapat hidayah, jiran tangga dapat hidayah. Hidayah ada dua makna. Jangan terbayang, jangan hanya bayang belum tutup aurat, belum masuk Islam, kan? Kita bayang yang tu je. Ya, tu hidayah juga. Itu hidayah khusus. Hidayah ada dua, satu khusus, satu umum. Hari-hari Umi nak pergi sini dulu ke nak pergi Kenduri? Nak datang ke tak datang? Hari ni ada Kenduri, manalah aku nak benar-benar 2 kali pakai baju, 2 kali gosok tudung, dan kejap lagi dah nak pergi Kenduri. Dah, Allah gerak hati kuat. Allah kata sempatlah Kenduri makan.
Kan tengah hari sekarang. Sempatlah pergi sekejap. Turun je, pergi kejap, pakailah apa-apa pun. Janji masuk. Innama ya'muru masajidallah. Kata Allah surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Allah puji. Man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah asa ulaika yakunu minal muhtadin. Rupanya pergi sekejap dengan kerak hati Allah SWT, dia dapat lagi yang kedua, iaitulah petunjuk. Dia dapat petunjuk. Rupanya ni yang datang ni dengan rahmat Allah. Rupanya datang pula ni adalah sumber-sumber, tempat-tempat yang membolehkan kita dapat hidayah yang tak boleh diberi oleh orang kecuali diberi oleh Allah SWT. Sebab itu merah, pegang kaki. Kalau pula pada jadi dia suruh kita pegang kaki. Peganglah kaki. Jangan nak pegang kaki. Bukan pegang kaki orang kan, salah kaki pula kan. Pegang kaki sendiri. Pegang kaki. Cakap terima kasih kepada Allah SWT. Cakap terima kasih kat kaki tu. Dalam banyak-banyak tempat, ya Allah. Pasar, aku pergi shopping mall, aku pergi mana, dataran aku pergi mana, ada apa-apa, aku pergi. Tapi kaki ni pun aku bawa datang sini. Niat dalam hati, mudah-mudahan ini bukan kali terakhir, kalau ini kali yang pertama. Tadi dah sebut mudah-mudahan ini bukan kali yang terakhir. InsyaAllah ini bukan kali yang terakhir. Mudah-mudahan kalaulah ini kali yang pertama, tapi ini bukan kali yang terakhir, ya Allah. Aku nak datang lagi, beri aku kuat, beri aku sihat. Aku nak imarahkan surah Ar-Rayyan, kan? Nanti esok mulut tak boleh cakap ni, kan? Esok tu bila hari akhirat kelak, mulut tak cakap. Yang dibaca dalam Allah baca dalam surah Yasin tu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika tu mulut kamu tertutup, yang jadi defender kamu, yang beri keterangan apa yang kamu buat di dunia adalah tangan kamu. Nanti bulan Ramadan tangan nak masak, nanti bulan Ramadan tangan nak tunjuk Quran, nanti bulan Ramadan tangan nak sedekah. Daripada sekarang bang, daripada sekarang dah start dah. Esok tu lah yang akan jadi saksi, syahid kita. Tu kaki pula yang bawa kita ke mana. Nanti di hari akhirat kelak, la tazulu qadama 'abdin hatta tas'al aw tus'al bi arba'. Tak gerak kaki kamu kecuali kamu akan ditanya dengan 4 perkara. Dan laju kaki kita. Selaju abah nak pergi kejar Raudhah di Madinah, selaju abah dapat tawaf di Mekah, lajulah gerak kaki aku esok di hari akhirat. Kerana aku dapat jawab apa yang ditanya. Apa yang ditanya? La tas'al illa bi arba', kecuali 4 perkara. An jasadihi fi mablah, an umrihi fi mafna, an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu, an ilmihi bima amila fihi. Salah satu daripada 4 tu ialah badan kamu. Apa kamu guna masa Allah beri kesihatan kepada kamu, maknanya atas dunia apa kamu guna tubuh badan kamu, termasuk kaki, tangan, mata, telinga, semua benda. Besok boleh jawab. Selain pergi cuti-cuti Malaysia, pergi masjid, pergi surau Ar-Rayyan, pergi ziarah orang, pergi kenduri, boleh jawab esok. Kaki tu tukang jawab, mulut dia diam je. Tangan tu akan tukang jawab, mulut dia diam aja. Umur kamu apa kamu buat? Oh ada, aku buat tu, aku buat ni, macam-macam buat. Alhamdulillah, semua akan defend kita. Ilmu kamu dah dapat apa kamu buat ni, apa kamu? InsyaAllah aku tarik anak-anak
Aku ingat pesan Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, elakkan diri kamu, selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada siksa api neraka. Tak banyak sikit sampai pada anak pinak kita, insya-Allah. Dari mana kamu dapat harta kamu dan bagaimana kamu belanjakan harta kamu? Itulah 4 perkara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala menurut satu riwayat kelak. Jadi ni yang kita doa dalam doa kita ni, kita dapat rahmat, kita dapat hidayah, insya-Allah. Dan yang ketiga, saya kata H, yang ketiga iaitulah hikmah. Hikmah, kita bijaklah macam mana pun. Kita pandailah, pergi sekolah mana tinggi, belajar mana tinggi, apa sertifikat engkau, kata mak itu. Sertifikat itu kan, banyak sertifikat, tampal lagi kat dinding segala sertifikat. Tapi ada benda yang kau tak boleh dapat melalui sertifikat, tapi kau mesti belajar. Belajar adalah asas mengundang hikmah. Yang kita kata hari ini dengan bahasa mudah, bijaksana. Tapi hikmah tu ada orang pandai pun, tapi ada hikmah, tak ada bijaksana. Sebab itu disebut dalam Al-Quran, yu'tal hikmata liman yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah boleh bagi hikmah, siapa dia nak bagi hikmah, dan siapa mendapat hikmah dia mendapat kebaikan yang banyak. Sebab itu satu daripada saluran mendapat hikmah juga adalah ilmu pengetahuan. Baiklah, doa yang kedua kita nak baca adalah doa yang barangkali Umi selalu baca dalam terutamanya hari Jumaat, malam Jumaat. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab dia Al-Umm, aku selalu suka baca surah Al-Kahfi hari dan malam Jumaat. Kan? Selalu baca surah Al-Kahfi kan? Baca surah Al-Kahfi, baca surah Yasin, baca surah Al-Waqi'ah, baca. Tapi dalam satu riwayat menceritakan orang yang baca surah Al-Kahfi pada malam hari Jumaat akan dia diberikan baginya cahaya antara 2 Jumaat. Itu cahaya Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan rahmatnya, mudah-mudahan hidayahnya, mudah-mudahan hikmahnya. Dalam surah Al-Kahfi itu ayat yang ke-10, jadikan bacaan kita, jadikan itu doa untuk anak-anak kita. Nak baca ni nak ya, mudah-mudahan Allah bagi kau rahmat, mudah-mudahan Allah bagi kau hidayah, petunjuk dalam hidup. Hari ni nak petunjuk, tiap-tiap hari nak petunjuk. Mudah-mudahan nanti kita tu digerakkan oleh Allah SWT kepada kebaikan-kebaikan. Share the doa to the family. Ya, share the doa to the family. Jadikan dia amalan harian kita. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Tuhan kami ni dalam Al-Quran, apabila ulama mentafsirkan, ni ulama ahli tafsir, ulama dalam bidang Al-Quran, bila kita baca Quran, kita baca tafsirnya lagi, maka ia akan memberikan kepada kita kefahaman yang lebih mendalam. Bila dia memberikan kefahaman lebih mendalam pada kita, dia menarik kita untuk beramal ni. Ini nanti kalau Umi nak tarik keluarga kan, kalau Umi nanti nak puasa bulan Ramadan, even Umi dah buat, bahkan dah buat pun, baca Quran, baca tafsirnya sekali. Ambil Quran yang ada tafsirnya sekali. Satu tafsir yang bagus, orang kita keluarkan, diterbitkan oleh JAKIM. Tanya kat Dr. Muttaqin. Muhaimin, nak sebut tafsir Muttaqin. Tanya kat Dr. Muhaimin, Ustaz. Diterbitkan oleh JAKIM, tafsir sangat bagus, ditulis oleh profesor di Universiti saya, Universiti Melayu, arwah Dr. Abdul Hayy namanya. Umi kalau baca Quran, Umi boleh pegang satu daripada tafsir kita yang bagus. Selain tafsir Ar-Rahman, saya tak nak sebutlah tafsir Ibn Kathir, apa semua kan, Al-Maraghi boleh.
Tapi ini yang mudah, yang bahasa kita, bukan bahasa Indonesia contohnya, dan penerangannya bagus. Beberapa jilid, ya. Tafsir Al-Muttaqi, Tafsir Muttaqi diterbitkan oleh Jaki. Saya nak kaitkan dengan Umi nanti kalau nak Ramadan tu satu, Umi boleh baca Quran kan, nak tadarus, boleh baca sambil cari Quran yang ada tafsir. Bila ada tafsir, kita dapat faham lebih mendalam tentang Al-Quran. Mengapa saya kata begitu? Satu, saya nak ambil satu je, perkataan Rabbana. Kalau Umi terjemah, Umi baca, dia akan jadi sweet bila gitu. Biasa-biasa, dia akan jadi sweet, biasa saja. Sweet maknanya biasa saja, dia lalu je. Rabbana, Tuhan kami, maknanya gitu, literal. Literal meaning Rabbana, Tuhan kami. Tapi bila Umi pergi dalam sikit, maka uslub Al-Quran menurut ahli tafsir, bila sebut Rabbana, dia menggambarkan rayuan hamba kepada Tuhannya. How do you feel? Kan lain kan? Kan lain kan? Sebab bahasa Arab bukan bahasa kita. Tapi bila kita faham melalui tafsir, ahli tafsir misalnya Ibnu Katsir menyebutkan Rabbana adalah uslub seseorang yang berdoa memohon dengan merayu kepada Tuhannya. You got a different feeling bila you baca. Kita rasa kita merayu dengan Tuhan. Antara doa yang bermula dengan Rabbana yang acap kali dibaca oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sering dibaca oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dari surah Al-Baqarah ayat 201 sebagai contoh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tuhan kami, kurniakan bagi kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Jauhkan kami daripada siksa api neraka. Tu belum tafsir doa tu. Walaupun doa tu kalau kita tengok is just like a simple doa, yet dibaca oleh anak-anak kita umur 6 tahun, 7 tahun pun boleh baca. Kalau Umi Abah cakap dengan dia, Abah baca depan kamu sambung Rabbana atina, dia sambung. Kan? Kan dia kan? Walaupun secara biasa kita, doa ni senang sangat. Kalau orang baca-baca doa lalu dah Rabbana atina, maknanya dah nak habis di doa tu. Doa tu selalu dilihat, dianggap sebagai doa penutup ni. Cepatnya baca doa, dia ni mesti tak ingat doa. Orang kita ni nakal kadang-kadang. Kalau imam baca panjang pula, lauk dah berbau-bau dah. Kalau tu nasi maklubah tak maklubah dah ditelungkup kata. Imam ni tak ada ambil lagi baca. Bila sampai kepada doa Rabbana atina fid dunya hasanah, alhamdulillah dah habis dah. Nakal kita ni kadang-kadang kan. Tapi bila kita tahu maknanya, doa ni satu sering dibaca oleh baginda Rasulullah SAW. Yang keduanya, doa ini mengandungi rayuan. Begitulah disebut oleh ahli tafsir apabila menafsirkan doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail dalam surah Al-Baqarah ayat 187, 186. Terus ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Puan-puan boleh bantu saya simak aja terus dekat handphone. Betulkah ayat yang saya baca ni adalah ayat surah Al-Baqarah ayat 186 187? Dimulakan dengan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Tuhan kami. Kat situ ulama tafsir. Ini adalah rayuan. Rayuan siapa? Rayuan Nabi Ibrahim alaihi salam.
taqabbal minna, terimalah daripada kami, innaka antas sami'un alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Rayuan ni, kalau kita kata aku merayu, ia telah dilakukan terlebih dahulu oleh nabi-nabi yang terdahulu. Antara nabi yang merayu banyak dalam Al-Quran menggunakan uslub ini, iaitulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul tak? Saya nampak Umi macam browsing gitu. Betul? 127. Saya tak silap. 127. 127 ke 126? 127. Diikuti dengan Rabbana lagi sekali, 128. Rabbana waj'alna Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sekaligus saya bagi Umi 3 doa ni terus. Umi jadikan dia bacaan, hadiahkan kepada anak-anak kita, kerana ada doa zuriat dalam tu. Lagi nak masuk bulan Ramadan, lagi tak bulan Ramadan, sentiasalah amalkan. Jadi satu maknanya perkataan kita baca dalam surah Al-Kahfi ayat 10 adalah gambaran kita merayu kepada Allah SWT. Rabbana atina min ladunka rahmah. Saya kata minta apa? Minta rahmat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan kita bermohon supaya Allah berikan petunjuk kepada seluruh urusan hidup kita. Seluruh urusan hidup kita. Bahkan Nabi SAW, antara satu doa sahih yang dibaca oleh baginda Rasul SAW, supaya urusan hidup ni dalam lindungan Allah SWT, termasuklah nanti nak capai pada bulan yang dicintai oleh Allah SWT, adalah doa. Saya suka sangat doa ni. Yalah, semua doa tu baik, tapi yang ni dahsyatlah makna dia. Nanti Umi Abah boleh semak aja. Senang sekarang ni, macam kita lah, semua IT savvy dah, di ujung jari je. Doa dia berbunyi, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Oh, ini kalau tak tahan jatuh air mata kita. Dahsyat. Doa Nabi SAW, Ya Hayyu Ya Qayyum adalah salah satu bentuk uslub doa yang sangat baik. Kerana kita memuji Allah berdasarkan kepada sifatnya, iaitu Asma'ul Husna. Ya Hayyu yang maha hidup, Ya Qayyum yang maha berdiri dengan sendirinya, yang maha kukuh, yang maha kuat. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika, dengan rahmatmu, astaghithu, aku minta pertolongan ya Allah. Sekuat mana kita pun, la haula wala quwwata illa billah, tak ada kuat mana ni. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghithu, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perelokkanlah urusanku kesemuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, jangan kau tinggalkan aku sendiri walaupun sekelip mata. Jangan tinggalkan aku sendiri walaupun sekelip mata. Maknanya kita sangat berharap kepada pertolongan, sangat berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong atas muka bumi, jangan sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dinamakan hudurul qalb ila Allah, menghadirkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebenarnya intipati pada apapun amalan yang kita lakukan. Sebab itu balik-balik kepada doa tadi. Nanti panjang pula nak cerita Ramadan lagi ni. Umi warm up, tapi warm up dah kira masuk gear 3 dah ni. Masuk gear 3.
Umi Abah baca doa pagi, Umi Abah ajak anak-anak, you share apa yang Umi tulis tu. Sekarang ni dah senang boleh share je dalam WhatsApp group family. Umi baca doa surah Al-Kahfi ayat 10. Terlanjur saya juga menyebut tentang doa zuriat dan doa Nabi Ibrahim, surah Al-Baqarah ayat 127, surah Al-Baqarah ayat 128. Bagus surah Al-Baqarah ayat 128 tu. Ya Allah, jadikanlah kami tu siapa? Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail muslimain lah kan, orang Islam, kedua-duanya Islam bagi kamu. Wa min dzurriyyatina, dan zuriat keturunan kita. Zuriat ni dia tak berhenti sampai anak aja kan bang. Ada cucu-cucu, ada cicit-cicit, ada ciut-ciut, ada miut-miut, ada lagi. Walaupun kita tak jumpa, tapi mereka dah dapat doa kita. Barangkali kita tak jumpa, tak tahu sempat jumpa cucu ke tidak. Saya menantu pun tak ada lagi, tak tahulah sempat jumpa cucu ke tidak. Tak tahulah ni sempat jumpa cicit ke tidak, kan? Tapi cucu cicit semua dah dapat doa tok moyang dia dah. Itulah hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pergantungannya yang tinggi kepada Allah SWT. Jadikan zuriat aku pun muslimatan lak, orang Islam bagi kamu. Muslimatan lak ni kita, anak kita depan mata kita boleh tahu lah. Tapi esok-esok we never know. Sekarang anak kita duduk dengan kita, esok cucu cicit kita. Sekarang dunia global, ya, asal keturunan di Malaysia, tapi mungkin esok-esok keturunan kita ada duduk dekat Afghanistan dengan ada yang duduk dekat Paris ke, ada yang duduk dekat ada yang duduk bukan negara Islam lah senang kata. Kalau duduk negara Islam, alhamdulillah. Kalau katakan pergi bukan negara Islam, kalau baik dia ikut baiklah. Na'udzubillah sebaliknya, we never know. Baik itu asas agama yang kokoh, termasuklah doa pengharapan yang tinggi, supaya yakin selamat terus menjadi umat Islam. Ummatan muslimatan lak wa arina manasikana, tunjukkan jalan ibadat kami, manasikana. Walaupun ayat itu berkaitan dengan manasik haji, ya, tetapi maknanya manasik juga bermaksud ibadat. Macam Umi doa pagi-pagi dalam salat Umi, inna salati wa nusuki, nusuk, nasak, wa nusuki. Apa makna nusuk? Ibadat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Jadi doa itu sangat bagus. Saya dah bagi Umi doa surah Al-Baqarah sekaligus ayat 127, 128, surah Al-Kahfi ayat 10. Dan doa kita yang terakhir ialah doa nak sambut datangnya Ramadan. Ni pun kita boleh share dekat ahli keluarga kita, ingatkan anak-anak kita, ya, yang sekolah menengah, yang kat universiti, ya. Kadang kalau kita tak ingatkan, dia pun tak ingat. Dia bergantung kepada siapa surrounding dia, apa surrounding dia, siapa dia berkawan dengannya, kan? Sama juga kita pun gitu juga, bergantung kepada apa surrounding ni ditentukan di mana ni. Bukan mesti nak keluar. Keluar daripada Putrajaya atau duduk Putrajaya, your surrounding is your handphone. Surrounding kita adalah handphone kita. Media sosial kita adalah surrounding kita. Semua orang ini dengan media sosial. Nak tahu apa surrounding aku, tengok apa yang aku tengok dalam media sosial aku. Tengok dalam TikTok aku keluar apa. Kalau asyik keluar periuk aja. Lepas periuk ni. Nak yang emas ada, nak yang perak ada, nak yang silver ada. Apa surrounding kita? Tak apalah, suka periuk memang tak apalah. Tapi lain daripada periuk apa? Baju. Asyik baju je. Jadi surrounding kita itu je. Tudung, asyik tudung je. Itu je lah surrounding kita. Tapi sesekali kan, bila sampai ustaz ceramah, main pause, berhenti, dengar, tengok, walau sekejap, dia capture. Dia capture apa yang Abah tengok gambaran. Dia capture apa? Abah
suka tengok orang masak dekat India. Keluar masakan India je lah jalannya. Kan? Suka tengok apa? Orang cuti-cuti. Once you tengok cuti ke sana, cuti ke sini lah, apalah. Dia akan keluar tu je banyak. AI. Inilah zaman sekarang. Dia capture apa yang kita tengok. So, Umi kena perbagaikan apa yang Umi tengok. Abang kena perbagaikan apa yang Abang tengok. Termasuklah hal-hal agama. Bila masuk aja ustaz cerita pasal nisfu Syaban, lepas tu keluar lagi pasal nisfu Syaban. Keluar lagi. Cerita pasal Ramadan, keluar lagi tazkirah. Keluar lagi. Berhenti Mishari baca Quran, tahsin Fatihah, keluar lagi Quran. Keluar lagi Quran. That is my environment. This is my surrounding. Siapa yang bentuk? Kita yang bentuk. Kalau kita tak pernah berhenti tengok benda tu, dia tak akan datang ke awal kita. Yang akan selalu datang ke awal kita, baju raya, kuih raya, balang raya. Tinggal aku je tak jadi hantu raya. Sekali itu je yang keluar. So, betulkan surrounding kita, barulah kita dapat. So, cerita ke anak kita, baca nak, dia nak dekat nak masuk bulan Ramadan ni, ada 2 doa yang biasa. Tapi paling biasa yang pertama. Second ni jarang-jarang lah, agak berat sikit, agak susah sikit, tapi boleh ambil makna dia. Bacalah kot bahasa kita. Kalau tak boleh ingat semua, jangan tinggalkan semua. Apa dia doa yang biasa? Kalau lupa juga, ingat doa makan. Ada yang lupa doa makan? Tak mungkin lupa doa makan ke tak? Kamu macam lapan hati ada nilai doa yang mudah. Yang ni abang, saya kata macam tu untuk ingatkan diri saya pun. Kita tak semua ingat. Kadang-kadang dia jadi lupa. Macam orang tanya kita lah, doa kunut, doa kunut, doa kunut. Kau janganlah tanya aku waktu-waktu macam ni. Aku kena pakai telefon. Kau kena tanya waktu subuh. Kau tanya aku masa macam ni, aku bukan tak tahu, aku tak ingat. Aku kena pakai telefon dulu. Doa iftitah, doa iftitah. La ilaha illallah, aku kena angkat takbir lah. Aku ingat. Dia kena bagi depan. Dia bagi depan pun ingat. Allahu Akbar kabira. Oh, cakap lah Allahu Akbar kabira. Kadang-kadang kita tu macam tu. Jadi nak ingat doa nak dapat Ramadan pun, ingat doa makan. Rabbana. Kan ada Rabbana begini. Salah lah. Allahumma barik lana. Kan masuk kan? Dah masuk dia dah tu. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Hari tu ada rejab. Ni dah habis dah rejab. Fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkanlah aku dalam bulan Sya'ban dan sampaikanlah aku dalam bulan Ramadan. Ya Allah, ini pengharapan kita yang tinggi. Pasal apa nak ada pengharapan? Jangan sombong lah maknanya. Jangan buat tak kisahlah maknanya. Setiap bulan tu akan datang. No, bulan akan datang, kau belum tentu sampai. Bulan akan datang, kau belum tentu dapat. Ya, sebab itu riwayat menceritakan salafus salih ni bila cakap Ramadan, 6 bulan sebelum dia ada doa untuk Ramadan. Dia dah mengharap-harap untuk Ramadan. Ada kitab menuliskan 6 bulan sebelum dan 6 bulan selepas bulan Ramadan. Ya Allah, kita tak boleh nak bayang. Umi 6 bulan lepas kat mana? Tahun lepas dah tengah buat apa entah. Dah ada fikir pula Ramadannya kan? Dah fikirlah. Alam saya dah bunyi dah ni. Alam bukan alam orang tidur ni. Alam berhenti ceramah. Sikit lagi. Boleh lagi? Umi abang okey lagi? Pinggang okey? Tak lengah? Kaki tak semut-semut? And semut. And semut-semut. Ni insyaAllah kita doa 6 bulan selepas pun dia doa, dia mengharap. Kenapa kata ulama? Kerana 6 bulan sebelum belum tentu dapat. Jadi harapannya tinggi.
Mengapa pula 6 bulan selepas, 6 bulan selepas hilang? Mereka mengharap juga. Apa yang mereka harap? Mereka harap amalan mereka dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dahsyat. Ini cerita iman ni kan. Iman kita semua beriman, tapi nilai iman tak sama. Al-iman yazdad wa yanqus. Iman boleh naik, iman boleh turun. Bulan Ramadan ni tengok ni iman. Oh, naik ni, naik. Baca Quran, salat banyak. Lepas maghrib isyak, lepas isyak tarawih. Orang Putrajaya buat tarawih berapa rakaat? 36. Katakanlah 8. Cuba totalkan semua sekali. Kuatnya tu, boleh buat tu. 3 maghrib, 4 isyak campur, 8 campur 3 witir. Total berapa semua? Dia bagi matematik pula dah kat kita. Kan? 8 dah 12, 12 3 dah 17, 17 3 20. Sekali jalan ni, kalau break pun maghrib. 17 rakaat sekali jalan. Ya Allah, iman naik. Umi tengok masa Umi pergi Mekah, bawa umrah, bawa haji. Tengok dahsyat. Allah boleh bagi kita kekuatan atas keberkatan bulan. Sebab itu kita doa Allah barik lana fi Rajabin fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tu yang biasa beritahu kat anak-anak kita mulai sekarang. Banyakkan baca, siapa yang belum sampaikan. Umi abang memang dah baca, tapi tak tahu anak-anak kita tu ada yang tak baca ya. Mungkin abah kerja di imam lepas sembahyang maghrib kan. Ni salah satu doa yang abah baca. Jadi anak-anak abah aminkan, isteri abah aminkan. Bila dia dengar abah baca, maknanya lama-lama kalau ada 10 hari, 13 hari, tiap-tiap hari ambil satu waktu je salat maghrib. Contoh, abah jadi imam, 13 malam dia dengar, insyaAllah dia ingat. InsyaAllah dia familiar with the doa already, kan? Satu lagi doa yang kurang familiar, susah sikit, tapi berdasarkan kepada hadis sahih. Baginda Rasul SAW menyebut, Allahumma sallimni li Ramadan, wa sallim Ramadan li, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ada 3 perkara dalam tu. Kalau tak boleh ingat doa ni, atau susah every time nak baca doa nak kena search pula, ambillah makna dia. Kalau menyebabkan susah every time nak doa nak kena buka handphone pula, contoh ya, ambillah makna dia ya. Bagus makna dia. Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan. Wa sallim Ramadan li, sempurnakan Ramadan bagi aku. Maknanya dapat puasa cukup sebulan. Datang ke Ramadan, dapat aku terima Ramadan, dapat aku sempurnakan Ramadan aku. Wa tasallamu minni mutaqabbala, terimalah amalan-amalan aku dalam bulan Ramadan. Minta Allah terima amalan-amalan kita. Kenapa minta terima amalan-amalan kita? Kerana ramai orang puasa, kam min shaim laisa lahu min shaumi illa al-ju' wal 'atash. Tak semua orang puasa dia dapat pahala, dia dapat keampunan Allah SWT, dia dapat keberkatan, dia tak dapat apa-apa kecuali yang dia dapat adalah lapar dan dahaga. Ini kita takut. Antaranya ialah man lam yada' qawla dzur wal 'amal bih falaisa lillahi hajatun illa ta'aman wa syaraba. Siapa orang yang puasa macam tak puasa, tak ada maknanya. Apabila dia tak jaga lidah dia dan amalan dia, malam dia tak kau letup, dia masih cakap bohong, dia masih cakap benda tak elok, dia masih lagi ngutuk, dia masih lagi ngata orang. Bahkan masa buka tu pun kadang-kadang mengeji makanan. Kita tak perasan. Sepanjang hari bang, kita jaga mulut kita tak nak ngata orang. Bahkan kalau orang cek gaduh dengan kita pun, Nabi SAW ajar sebut 2 batang aja. Apa nak sebut? Dia cakap kat anak-anak kita, kau jangan cek gaduh, kau jangan ngata orang. Kalau orang cek pasal kat kau, kalau orang ngata kau apa-apa, kau sebut 2 ni. Inni saim, aku puasa. Cakap lain pun tak apa. Bukan cakap kat orang tu, cakap kat diri sendiri. Nak kawal hati. Contoh jugalah kadang-kadang bulan puasa ni memang banyak cabaran. Dalam perut lapar, badan letih,
Suami pula hari-hari minta sambal pula. Hari ni sambal belimbing, besok sambal ikan bilis, esok sambal kuih ni. Kita pergi pasal bertemu. Macam-macam sambal dia minta kan. Ini gurau je ni, dengan mata-mata terbeliau. Saya bangun buat dapat pahala. Tak ada instant jadi. Tak ada sampai hitam dekat pasar, bazar ni. Macam-macam ada. Orang ajak marah, orang ajak gaduh, kita tahan, bawa kereta, jam orang, potong line orang, macam-macam. Ya, buat mesti buat, betul mesti betul. Tapi nak kawal emosi, nak kawal kemarahan, nak kawal lidah. Ini saib. Sebab apa? Orang mungkin tak diterima amalannya. Satu, dia cakap benda tak baik, dia beramal dengan benda yang tak baik. Allah tak berhajat pun pada dia tak menahan lapar dan dahaga dia. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu secara tak langsung dalam kita nak menyambut datangnya bulan Ramadan, inilah persiapan-persiapan awal yang boleh kita buat dalam mengajak anak-anak dan ahli keluarga kita. Mulakan salat berjamaah di rumah, mulakan kita baca doa-doa untuk datang Ramadan, mula kita mengambil kitab-kitab apa kelebihan Ramadan, satu hari satu cerita kelebihan bulan Ramadan. Sehingga kan menurut Syekh Muhammad Zakaria dalam kitab dia Fadailul A'mal, menukilkan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia kata 5 kelebihan bulan Ramadan yang diberi kepada umat Nabi Muhammad tak diberi kepada umat yang lain. Walaupun umat yang lain dah mula berpuasa, walaupun umat Nabi-Nabi yang lain dah berpuasa pun. Contoh, puasa yang baik adalah puasa Nabi Daud. Saya puasa, saya buka. Saya puasa, saya buka. Tapi ada 5 ni antaranya yang baik pada umat Nabi Muhammad. Satu, la khalufu fami as-sa'im atyabu min rihil mursal, min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau kasturi. Nak kata Allah nilai amalan kita tu sampai bau mulut itu pun mendapat pahala harum lebih daripada bau kasturi. Kita pun tak tahu. Ramai orang jual kasturi lah ni, tapi tak tahulah oli ke tak oli kan, dengan segala macam khasiat macam-macam. Apatah lagi kalau mulut tu dibasahkan dengan ngaji, dibasahkan dengan zikir, dibasahkan dengan ayat-ayat sabar tadi. InsyaAllah mudah-mudahan akan bertambahlah pahala dan darjatnya. Sebab itu saya nak concludekan ni, apa yang boleh kita buat sebagai persiapan keluarga kita. Saya dah sebut secara tak langsung tadi. Let me wrap up the whole idea. Iaitulah pertama sekali, kita ajak ahli keluarga kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai persiapan hati, persiapan minda kita nak bertemu bulan yang tak ada dara ni, yang pahalanya berganda-ganda, Masya Allah ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, jangan lupa mulalah dah nak mengambil sejadah, nak mengambil telkom, nak ambil apalah pakaian kita, kain pelikat, kejadi, gajah duduk, kejubah, apa kan. Yang paling baik, paling mengasih, mulalah cari-carilah. Walaupun telkom ni saya yakin awal-awal semua. Sekarang kalau ni telkom lawa-lawa macam-macam nama ada. Tapi untuk Ramadan nak pakai lebih baru daripada yang lawa itu. Takkan raya je ada baju raya bayar jubah apa lawa-lawa. Tapi apa kata, aku nak pakai jubah yang ni untuk bulan puasa, sebagai tanda aku memang meraihkan datangnya bulan puasa. Begitu juga anak-anak kita, mana tempat nak salat, mana Quran. Ni Quran yang paling best aku nak pegang. Aku suka Quran ni. Ni tasbih, ni telkom. Kalah, carilah. Balik ni kan, tengok-tengoklah. Kopiah-kopiah abang mana? Awak gendam kopiah-kopiah kami ni. Lama simpan dalam laci kadang-kadang ni keluar kuning apa semua, bukan tak basuh tapi lama simpan ya. Awak ambil ni, awak basuh ni, kita nanti nak pakai, simpan di depan. Mana hantar apa abang? Sunat Nabi 3 perkara dia suka. Satu daripadanya adalah wangi-wangian orang lelaki.
Umi pun balik umrah macam-macam bau. Atas wangi cantik, botol cantik, ni pekat-pekat macam-macam wangi. Umi aku kumpul kan ni, cari balang cantik-cantik ni. Umi masuk kan, boleh buat perhiasan, letak kat depan pintu, ada meja letak situ. Abang keluar, abang nampak abang cari. Umi buat balang sunat. Buat benda-benda ni semua sebagai nak meraihkan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Bukan raya je, bukan main lagi. Tukar semua baju, tukar semua-semua. Ramadan dulu, Ramadan dulu. Ada orang telekung raya pun ada, kereta raya pun ada. Kita pun nak telekung raya, nak kopiah raya, nak belikan raya, nak jual raya. Ikutlah apa kita pakai, apa kita selesa. Tapi kita tahu puasa, raya pula dah, Ramadan. Ikutlah sebagai tanda dalam hati kita nak menyambut datangnya bulan Ramadan. Lepas tu Umi nak bersiap, Umi dah ada ilmu, pergi dengar, pergi baca. Tadi vibe dalam kita punya handphone tu dah mula dah dengar-dengar. Jangan sampai tak tahu. Berita negara, berita dunia habis semua aku tahu, tapi berita Ramadan aku tak tahu. Tak berjadilah. Kalau cerita segala politik, segala apa meninggal, segala apa jadi kat dunia, semua aku tahu, masuk wall aku. Tapi Ramadan punya berita tak masuk wall aku. Aku nak tahu pasal Ramadan, nak baca pasal Ramadan, supaya dia timbulkan dalam hati aku, bangkitkan dalam hati aku. Yang ketiganya bukan sekadar ilmu, persiapan fizikal, dia duduk, dia apa-apa, dia ikan kering, dia telur masin. Nak orang nak puasa ni kadang-kadang kan, segala sambal tak sambal, nanti sahur-sahur kalau terlambat ke apa kan, dia ada silakan. Tapi duit untuk Ramadan pun ketepikan. Duit untuk Ramadan ketepikan. Walaupun saya tahu orang Putrajaya boleh tekan-tekan keluar duit, tak payah ke tepi, cucuk-cucuk tu keluar duit kan. Tapi apalah kiranya nak bagi nampak, ni nak ketepikan banyak ni, buatlah macam mana pun. Ni nanti kalau mak belanja bazar Ramadan, beli kuih bakar kemboja, kuih apa tu, kuih bakar tu satu untuk kita makan, satu bagi jiran. Duitnya mana? Simpan situ. Tulis dekat envelope tu, Ramadan 1445 Hijri. Kalau kita pejam mata, anak jumpa, suami jumpa, dapat pahala tak? Dapat. Takkan dah tulis Ramadan pun dia pergi beli rokok dia pula. Contohlah. Takkanlah dah tulis Ramadan pun dia tak nak belanja untuk bulan Ramadan tak? Dapat tak pahala? Dapat pahala. Pasal dah ada niat, dah ada usaha, dah simpan dah kat situ. InsyaAllah. Tak mesti banyak, pokoknya simpan sikit 10 hari atau segelembuk dah masuk, ikutlah Putrajaya. Maknanya ada persiapan yang kita buat untuk pengetahuan, ada persiapan yang kita buat untuk fizikal, ada juga persiapan untuk keuangan, simpanan, dan jangan lupa persiapan kita juga jaga kesihatan. Bila kita sihat, kita dapat beramal dengan sebaik-baik amalan, insya-Allah. Dan yang terakhir sekali, persiapan kita adalah bermaaf-maafan. Bermaaf-maafanlah. Dengan Allah kita bertaubat, dengan manusia kita bermaaf-maafan. Kenapa? Kerana kita nak sambut Ramadan dengan hati yang bersih, dengan hati yang lapang, dengan hati yang gembira. Umi dah lalu bulan Rejab. Bulan Rejab adalah Ashhurul Hurum. Masuk Ashhurul Hurum adalah bulan-bulan haram. 4 bulan haram, salah satu daripadanya adalah Rejab. Masuk bulan haram ialah Allah haramkan sebarang bentuk peperangan dalam bulan tersebut. Kita memang dah tak ada perang, tapi perang dinginnya banyak. Sana tak kena, sini tak kena kan. Jadi lapang-lapangkan hati, nak berbaik-baik, nak berbaik sangka dengan ahli keluarga kita. Mudah-mudahan masuk bulan Ramadan, dengan Allah aku mohon keampunan, dengan manusia aku bermaaf-maafan, insya-Allah mendapat keberkatan. Jadi Umi Abah yang dihormati, anak-anak yang dikasihi semuanya,
cukuplah sekadar itu oleh-oleh saya untuk orang Melarai Besi 6 menyambut persiapan bulan Ramadan ya. Panjang umur, jumpa lagi insya-Allah. Saya minta ampunlah, minta maaflah banyak-banyak terlebih dahulu barangkali sudah tentu dalam saya menyampaikan sesuatu yang tak selesa pada rasa. Kok kalau ada tak selesa pada pendengaran telinga, kok kalau ada tak selesa pada pandangan mata. Yang lemah itu semuanya sudah tentu datangnya daripada saya. Yang baik itu milik Yang Maha Esa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa astaghfirullah li wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.